Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi faraqul furqan wa ya munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, sahaja kami menghimpunkan seluruh daya, upaya, tenaga, nafas yang terhala dalam rumahmu ini ya Allah, sekitar hampir 50 minit berkeudara. Kau jadikanlah setiap tulang belulang kami nadi yang berdenyut, jantung yang berdegup, darah yang mengalir. Kedua-dua kaki kami yang bersimpuh lesu ini sedang menadah dan mentadabburi untuk kami merasai setiap inci dan setiap nadi Nabi kami yang membawa Islam sehingga kami mengenal jalan menuju ilahi. Kau jadikanlah setiap saat kami malam ini ya Allah dengan i'tikaf. Jadikanlah perjuangan dan pengorbanan kami ini sepanjang kami berkuliah maghrib malam ini ya Allah sebagai salah satu jihad, sebagai salah satu perjuangan, sebagai salah satu seruan dan semboyan jihad yang kami sahut dan sambut mengikut daya dan upaya kemampuan kami ya Allah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala memulakan gelanggang pertemuan kita pada minggu yang kedua. Tuan-tuan pimpinan, Tuan Imam Masjid, Jatan Kuasa, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, tetamu yang sedang menangisi akan pemergian, yang sedang dihinggapi oleh angin kerinduan oleh kekasih yang bernama Ramadan, yang telah meninggalkan kita hari ini kurang lebih dah masuk hari yang ke-15 Syawal. Bermaksud kita sudah ditinggalkan pergi kurang lebih 320 jam oleh Ramadan. Hamba yang beriman pasti akan meratapi dan menangisi seorang kekasih yang sangat berbekas di hati. Apakah engkau akan kembali lagi wahai kekasih hati? Ya, engkau pasti akan kembali lagi. Tapi apakah kepulanganmu akan menjadi milikku lagi? Itu persoalan yang belum terjawab. Tuan-tuan, jika dibuka sejarah, hari ini 15 Syawal telah terjadi dan telah tersebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, di mana tarikh hari ini, dalam minggu ini, ketika mana Nabi berusia kurang lebih 57 atau 58 tahun, tepatnya pada minggu kedua Syawal, pada tahun yang kelima Hijrah, pada tahun yang kelima ke Nabi berada di Madinah, telah tercatatnya satu peristiwa besar, iaitu perang ketiga dalam umat Islam, sejarah umat Islam, yang disebut sebagai perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab. Di dalam perang ini tuan-tuan telah tercatat di mana frontliners barisan hadapan di bawah pimpinan Jeneral Perang World No. 1 Sayyiduna Rasulullah SAW telah berjaya memimpin seluruh batalion anggota regimen dan korps, seluruh anggota tentera kurang lebih 3,000 di pihak umat Islam berhadapan dengan plus minus 5,600 batalion tentera dari kafir Quraisy plus dengan 4,400 daripada Yahudi, menggabungkan kesatuan dan juga batalion daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Sulaim, antara bani-bani suku bangsa besar utama Yahudi. Bergabung cantum kafir Quraisy dengan Yahudi bergabung, 5,600 pihak kafir Quraisy, 4,400 pihak Yahudi bergabung membentuk kesatuan Al-Ahzab 10,000 berlaku di perbatasan Madinah. Dan peristiwa ini berlaku di mana tuan-tuan? Siapa pernah sampai kurang lebih naik bas 20 minit
Jadi Masjid Nabawi tuan-tuan akan sampai dia panggil Masjid 7. Kawasan berlakunya perang Ahzab. Yang saya nak garis bawahkan, yang saya nak angkat perkongsian sebagai mukadimah pertemuan malam ni tuan-tuan, disebabkan peristiwa perang inilah terjadinya kalimah dan terciptanya kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa Khandaq ataupun Al-Ahzab ini tuan-tuan, Nabi bertakbir 3 kali. Bila Nabi bertakbir 3 kali, disambut oleh seluruh 3,000 batalion tentera sebelum syahid. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah, ila akhir ayat. Dan daripada itulah tuan-tuan bertitik tolak dari peristiwa itu, dan tarikh 5 minggu kedua Syawal, ada pandangan surah mengatakan hari ini 15 Syawal pandangan. Yang pentingnya pada minggu kedua Syawal pada tahun ke-5 Hijrah, maka peristiwa kemenangan umat Islam dalam perang yang ketiga, maka Allah takdirkan dan Allah memberikan hadiah yang bernama Takbir Raya. Maka itulah terbina sejarah bagaimana bermulanya Takbir Raya yang kita sambut di dalam kedua-dua Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Mudah-mudahan mukadimah itu boleh memberikan, mengangkat ketinggian dan kemuliaan apa arti Syawal dan apa yang berlaku, apa yang ada pada Syawal. Muslimin dan muslimat Allah, izinkan mimbar maghrib malam ini untuk membahas dan mengangkat sebuah tajuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan masih lagi berkisar tentang Palestin. Cuma perkongsian dan perbincangan saya ni dia akan melebar dan menyebar. Tapi titik fokus kita pertama adalah Gaza. Okey. Apa maksud Gaza? Back to the basic. Kembali to the fundamental. Tuan-tuan faham dah masuk Gaza ni? Duk cerita bombang 17 bulan nak masuk ke 18. 60% daripada 365 km persegi keluasan Gaza, 60% tuan-tuan dah hancur, royuk, dijajah dan dijarah, dimamah, diratah. Hanya tinggal 39.8% kawasan yang masih ada umat Islam. Daripada 2.4 umat juta, tinggal 1.8 plus minus. Daripada 60% itu tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, daripada 60% tanah yang telah hilang, yang tinggal 40% Gaza. Tuan-tuan dan perempuan, 60% yang wafat dan syahid adalah kanak-kanak. Okey. Sebagaimana yang kita sedia maklum, nak faham bahas tajuk Gaza ni tuan-tuan, Gaza dan Palestin ada bahasa Arab disebut Gaza. Sebagaimana yang kita sebut dalam doa qunut nazilah, Allahumma azzal Islam wal muslimin kita sebut apa? Fi Palestin wa fi kulli makan wa fi Gaza wa fi Suria wa fi kulli zaman wal maidan Gaza. Ketika Palestin di bawah penjagaan dan perlindungan Daulah Uthmaniyah bermula pada tahun 1299, fasa pertama Uthman Al-Ghazi, sampailah 1512 sehingga berlakunya pelantikan khalifah pertama, iaitulah Sultan Selim I. Tuan-tuan, pada zaman awal Uthmaniyah, mereka melantik pemimpin mereka dan mereka menggunakan kalimah Al-Ghazi. Ni awal starting mukadimah nak faham maksud Gaza ni apa. Zaman Uthmaniyah mereka melantik sultan-sultan, pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang mereka yang ada skill of war, skill of weapon. Mereka mana-mana yang ada kemahiran dalam persenjataan dan kemahiran peperangan, maka dia diangkat memimpin barisan harapan. Maka dia dinamakan, nama di hujungnya akan dinamakan Muhammad Al-Ghazi, Uthman Al-Ghazi, ataupun Al-Ghazi ataupun Al-Ghazi. Al-Ghazi dalam bahasa Arab, Sallallahu alaihi Muhammad. Orhan Al-Ghazi, Murad Al-Ghazi, Muhammad Al-Ghazi, Effendi Al-Ghazi, Ustaz Manis Al-Ghazi, Walid tak masuk sebab dia bid'ah. Iklan
Tuan-tuan, sebarang masalah, tuan-tuan pejamkan mata, tuan-tuan bayangkan wajah Ustaz Manis. Jangan bayangkan wajah Walid. Okey, muslimin dan muslimat. Yang faham, tak faham sudah. Okey. Pada era Uthmaniyah, pada awal pemerintahan ni tuan-tuan, mereka mengangkat nama Al-Ghazi. Al-Ghazi ni bermaksud prajurit, pejuang, satria, wira, penakluk, pemimpin perang, orang yang mahir berperang. Maka inilah maksud Al-Ghazi. Orang yang mampu bertahan, orang yang kuat barisan pertahanan dan penyerangan, orang yang ada emosinya tinggi, orang yang mampu bertahan, orang yang tak mudah runtuh, orang yang tak mudah makan saman, orang yang tak mudah makan harta, orang yang tak mudah tak mudah ditawarkan ganjaran dunia. Itulah Al-Ghazi. Maka daripada Al-Ghazi melahirlah perkataan Ghazwah. Ghazwah bermaksud perang. Daripada Ghazwah tuan-tuan melahirlah Ghazzah. Dalam ayat yang lain bermaksud, dan sebab mai kata Ghazzah ni juga bermaksud bumi dan tanah yang penuh dengan ketahanan, yang banyak ksatria, yang banyak perwira-perwira yang tak mudah jatuh dan rebah. Maka itulah menjadi jawapan kenapa dinamakan Ghazzah. Sebab memang pejuang, walaupun dia bukan tentera, dia bukan army. 1.9 juta rakyat Gaza memang bukan tentera, tetapi mereka berjiwa tentera, mempertahankan setiap inci tanah air mereka seperti tentera, walaupun mereka tidak memakai uniform tentera, tetapi semangatnya tuan-tuan, mengalahkan anggota tentera di 205 negara. Apa makna kita memakai uniform tentera, tuan-tuan dan puan-puan, tapi tak mampu untuk mempertahankan agama? Sedangkan mereka bukan tentera, tetapi berjiwa mempertahankan agama, mengalahkan tentera. That is the meaning of Ghazzah. Allahu Akbar. Prajurit. Maka dinasti Uthmaniyah menggunakan nama Ghazi, Al-Ghazi. Maka tuan-tuan, kita kalau nak lahirkan anak-anak yang bersifat pejuang, boleh pun nama di hujung. Muhammad Al-Ghazi, Muhammad Nal Al-Ghazi, sallallahu alaihi wasallam. Boleh boh. Sini nak sebagai berkat doa tu, maka ku anak aku jadi pejuang untuk di barisan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi pada zaman Uthmaniyah awal mereka menggunakan perkataan Ghazi. Sehinggalah tuan-tuan Uthmaniyah pada zaman era 1512, pada abad yang ke-16, terlantik dan terangkat khalifah pertama daripada barisan hadapan dinasti Uthmaniyah, namanya Sultan Selim. Bermula dari situ tuan-tuan, perkataan Ghazi tidak diguna pakai lagi, tetapi diangkat dan di-upgrade kepada jihad. Maka jihad dan Ghazi ni maksudnya kita sebut lebih kurang sama. Orang yang mengangkat berjuang ke hadapan prajurit tak mudah jatuh. Jadi sebelum zaman Uthmaniyah memegang khalifah, mereka menggunakan perkataan Ghazi, dan selepas mereka pegang khalifah, mereka menggunakan jihad. Jadi jika ditanya saya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, siapakah sultan dan khalifah pertama yang mengeluarkan fatwa jihad ke atas Gaza dan Palestin? Bukan zaman kita, tepatnya pada zaman 1512 ataupun 1511 di bawah kepimpinan pentadbiran Sultan Selim I, di mana dia melantik Syekhul Islam sebagai mufti yang mengeluarkan fatwa zaman tu. So 1512, setahun lebih kurang jatuhnya kota Melaka, maka keluarlah fatwa jihad pertama ke atas Gaza. So bila Kesatuan Islam Sedunia, Syekh Al-Qaradawi mengeluarkan fatwa jihad, that is not the first one. Dan itu hanya pengukuhan dan pengulangan. Sebab kita duk lena sangat, nganga sangat. Sebab apa lena? Sebab penganga? Sebab bulan Syawal ni kita sibuk dan Melayu, ada ketupat di dalam sampul, ada rendang di dalam sampul. Duk layan sangat open house sampai tak nampak dah Gaza. Duk layan sangat sallallahu alaihi Muhammad ketupat rendang, dah hilang nilai kecintaan kepada Palestin. Sibuk sangat pakai baju raya 7 hari 7 pasang, sehingga akan menghilangkan kecintaan, kepiluan, kesayuan, kecaknaan kita kepada Gaza dan Palestin. Tidak salah untuk menghibur dan menggembirakan diri. Memang Allah bagi hari raya untuk kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bergembiralah kamu, besarkan aku
Tapi gembira, excited, bahagianya kamu jangan sampai menenggelamkan ingatan dan solidariti doa kamu kepada Gaza dan Palestin. Berhari raya cukup seadar dan sekadarnya. Dalam kita bergembira, jangan lupa pada Gaza. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Jadi orang yang pertama pada zaman Sultan Salim, penutup fatwa jihad sebelum jatuh runtuhnya sistem Khalifah Uthmaniyah, namanya Sultan Mehmed V. Sultan yang ke-36 sebelum jatuh. Dan dia keluarkan fatwa jihad daripada Syekhul Islam. Di istana di istana zaman tu, Istana Yildiz, Istana Saray di Istanbul, dia ada satu balkoni di istana, tempat untuk melaungkan fatwa jihad. Tuan-tuan bayangkan, daripada 1512 sampai 1918 Palestin jatuh ke tangan British. Selama itulah tuan-tuan, balkoni jihad ada di setiap istana-istana. Bayangkan kalau semua istana negeri, istana negara kita ada balkoni untuk mufti melaungkan jihad kepada seluruh 34 juta. Tolak 3.4 juta bukan Islam. So kita ada 30.4 juta rakyat yang beragama Islam di tanah Melayu. Ada balkoni di istana untuk melaungkan fatwa jihad, di mana Sultan panggil mufti. Jihad dilaungkan di dalam istana. Kau rasa tak mengemang, tuan-tuan? Itu zaman tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, itu poin pertama. Poin yang kedua. Tuan-tuan, apa yang menguatkan Islam zaman dulu, dia ada dua benda. Ada dua benda yang menjadi tiang dan tunjang kepada kekuatan kerajaan Islam. Namanya As-Sultan. Dan yang kedua, Al-Khalifatu ataupun Khalifah. Apa kaitan Sultan dan Khalifah? Sultan adalah orang yang mengisi, yang mendirikan Khalifah. Maka khalifah, tuan-tuan, daripada sultan lahirnya kekuasaan, daripada khalifah lahirnya kesatuan. Maka kekuasaan dan kesatuan perlu digabung jalinkan. Maka sultan dan khalifah adalah tiang dan tunjang kekuatan seluruh kerajaan Islam, bermula zaman Nabi Muhammad SAW, zaman nubuwah sampai berakhir Uthmaniyah. Maka dua tunjang, iaitu Al-Sultan dan juga Al-Khalifah. Sultan bermaksud individu yang berjaya menjadi simbol umat Islam, menjadi ketua agama, itulah Sultan Agung. Maka andai kata jatuh runtuhnya dua benda ni, memang akan jatuh seluruh peradaban, ketamadunan, kerajaan, khalifah akan jatuh. Maka menjadi jawapan kenapa Alfonso di Albuquerque tepat pada 24 Ogos 1511 waktu duha, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka attack. Mereka tidak attack Empire Melaka, sebab takkan mampu mengetek ayat baru. Alfonso dia tak terus serang Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa? Dengan kekuatan Alfonso ada waktu tu, tuan-tuan, dan dibandingkan dengan kekuatan Empire Melayu Melaka yang membumi hampir 300 tahun, takkan mampu dirobek oleh batalion Alfonso di Albuquerque, hanya sekitar 3,000 orang. Pada fasa pertama peperangan, 10 Julai, 24 Julai, 10 Ogos, 24 Ogos. Jadi Alfonso dia attack apa? Modus operandi dan modul yang digunakan pakai oleh Alfonso adalah attack Sultan dulu. Okey, satu. Dan modul yang sama digunakan pakai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dia serang siapa, tuan-tuan? Dia masuk pada General Assembly of Turkey. Pada persidangan mesyuarat agung Turki, dia ambil Yahudi pegang kerusi. Tuan-tuan bayangkan, kita pernah sebut dah kan, orang Yahudi ni migrasi tumpang duduk di negara Istanbul. Antara kerajaan yang paling paling berdiplomasi dengan Yahudi adalah kerajaan Uthmaniyah, kerana mereka diberikan tempat, diberikan tampung, diberikan jawatan, diberikan peluang kerja. Hang pernah nak bertumpang negara kami, okey kami bagi, diberikan jawatan kerja. Gaji mereka sama seperti gaji pekerja Grade 41. Macam mana pekerja Turki dapat, macam itulah Yahudi dapat. Sama rata, tiada diskriminasi. Itulah contoh kerajaan Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan hak sama rata, dia panggil hak al-adil wal ihsan, keadilan mengikut apa kita kata, adil maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada hak dan tempat situasinya, bukan hak sama rata.
Jangan silap faham. Adil dan sama rata dua istilah yang berbeza. Islam bukan agama sama rata, tapi Islam agama adil. Al-adli wal ihsan. Dua ayat yang disebut dalam mimbar penutup khutbah. Okey. Jadi buktinya kerajaan Islam di Uthmaniyah, tuan-tuan dan puan-puan, bagi peluang kepada Yahudi. Sampailah mereka makan kita kata apa? Diberikan ruang, diberikan peluang sampai akhirnya Sallallahu Alaihi Muhammad naik kepala, pijak kepala, kaduk naik junjung. Akhirnya tuan-tuan, mereka rampas kerusi. Macam mana mereka boleh ambil tanah, rampas tanah tumpang, hampa penumpang saja. Dia rampas tanah, dia jadi YB kawasan tu. Bertanding 2/3 kawasan. Bila kita kata apa? Tanah Istanbul, Turki dirampas oleh Yahudi 2/3. Bila majoriti bincang dalam general mesyuarat agung, akhirnya tuan-tuan, keputusan diumumkan Yahudi pegang 2/3 kerusi, Islam jatuh. Asalnya menumpang ni. Ini cerita sejarah tuan-tuan. Akhirnya Sultan ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad, tak boleh buat apa. Sebab Sultan minoriti kuasanya dan suaranya. Yang pegang Yahudi. Siapa yang bagi ruang? Yang bagi ruang adalah bangsa Turki sendiri. Mengkhianati bangsa. Akhirnya tuan-tuan, MKA Mustafa Kemal Atatürk nak attack khalifah, tak berani dan dia tak kuat. Apa yang dia buat? Dia attack Sultan. Akhirnya Sultan Abdul Hamid II dilengserkan, Sultan Mehmed V dilengserkan, berakhirnya Sultan Mehmed yang ke-6 Wahyuddin menjadi sultan terakhir. Akhirnya diruntuhkan. Bila sultan jatuh, barulah diumumkan khalifah runtuh. Poin yang saya nak habaq mai kata tuan-tuan dan puan-puan Sallallahu Alaihi Muhammad, sebab itulah tuan-tuan, kita perlu ada sultan, barulah tertegaknya kerajaan. Pertahankan, sebab tu dalam perkara 153, tuan-tuan dan puan-puan, Tunku Abdul Rahman, Sultan dulu zaman merdeka, kenapa mereka nak sangat menyatakan perkara 153 dalam perlembagaan adalah benda pertama adalah kedaulatan raja dan kedaulatan kesultanan raja-raja Melayu. Jangan hampa usik. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab apa? Kalau benda ni diusik, akan confirm jatuh runtuh seluruh kerajaan Islam. Macam mana jatuh runtuhnya Kesultanan Melayu Melaka. Jadi muslimin dan muslimat, maka terjawab persoalan. Maka sebab tu mereka nak sangat Palestin, maka British mai ke tanah Melayu, jatuh runtuh Sultan. Melaka tak ada Sultan, Penang tak ada Sultan. Penang memang kita dah tahu dah sejarah dan macam mana tak ada Sultan. Jadi semua tanah Melayu ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, untuk rekod, di dunia ini daripada 205 negara, 195 negara yang menyokong, yang berada di bawah PBB Palestin, PBB yang berdaftar di bawah PBB yang berdaulat, tuan-tuan, satu-satunya negara di dunia yang memiliki sistem kesultanan paling panjang dan paling lama di dunia adalah tanah Melayu, iaitu Kerajaan Kedah Tua ataupun Kerajaan Sultan Kedah, Kerajaan Kesultanan Kedah. Jadi apakah itu petanda bahawa tanah ini tanah yang akan bangkit di akhir zaman, yang akan membela dan membebaskan Gaza dan Palestin, kerana mana-mana tanah, tidak ada satu pun tanah di dunia yang boleh menandingi dan menewaskan sistem kesultanan di mana? Di tanah Melayu. Sebab tu kawasan kita sangat digeruni, ditakuti, disegani, dikehendaki, diperangi, diserangi. Semua orang duk attack kat kita sebab tak boleh jatuh sultan di tanah Melayu. Allah bela dan Allah jaga. Bumi ini bumi yang ada karimah, doa keramat. Tanah kita ni dipagar oleh doa ulama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kuasa sultan dan kuasa khalifah. Jadi bila berjayanya Mustafa Kemal Atatürk dan Alfonso menjatuhkan sultan, maka jatuhlah kerajaan khalifah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, daulat tuanku. Oh, Guruh pun bersetuju dengan saya. Allahu Akbar. Tolong tag istana negara tak? Orang istana kena tengok ni. Sallallahu alaihi wasallam. Dah lah pakai baju diraja mana ni? Oh, selok. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Poin saya yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ruang yang ada, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ketika mana di Gaza ni juga, kenapa Israel di Gaza dan juga di Palestin tuan-tuan, ada satu golongan bangsa. Kalau tuan-tuan tengok dalam video kan,
Tuan-tuan perasan tak? Ada satu tentera Israel yang dia boleh bersembang, bercakap bahasa Arab dengan orang Arab Palestin. Orang Israel, mereka menggunakan bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew ni bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni bahasa yang digunakan pakai zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Bahasa kitab lama mereka lah kitab Taurat lama. Ditukar kepada Old Testament kepada kitab Talmud. Bahasa tu memang bahasa Nabi dulu, bahasa dulu. Tuan-tuan, tiba-tiba ada tentera askar diraja, askar Israel yang bercakap dan bersembang. Kita kata bukan bersembang, kita kata dia boleh deal dengan dia halau rakyat Israel, rakyat Palestin dalam bahasa Arab. Siapakah mereka? Sedangkan orang Israel, tentera Israel mana boleh cakap Arab? Hanya ada dua sahaja tuan-tuan golongan warga Israel yang boleh berbahasa Arab. Yang pertama adalah seluruh tawanan dan tahanan yang berada di dalam jagaan Brigade Al-Qassam dan Hamas. Tuan-tuan dan puan-puan, antara benda yang Hamas jaga adalah kita boleh sebut macam seolah-olah macam buat kelas bahasa Arab. Tuan-tuan tengok kan, penghujung penutup genjatan senjata pertama Sallallahu Alaihi Muhammad bermula 19 Januari, berakhir 1 Mac. Sebelum 1 Mac hari itu tuan-tuan, sebelum puasa, hujung Februari, ketika seorang tahanan Israel yang terakhir dibebaskan, bercakap dalam bahasa Arab, nashkurkum bihudurikum, aku dan kami bersyukur di atas kehadiran tentera-tentera Brigade Al-Qassam ala rahmah wal mawaddah, atas kasih sayang santun mereka sepanjang kami ditahan. Tak ada seinci pun tangan kami yang terluka. Bercakap dalam bahasa Arab. Dan sebelum dia keluar dan dibebaskan kembali ke kamp Israel, apa yang dia buat tuan-tuan tengok yang video viral tu, dia ambil kepala salah seorang pejuang Al-Qassam, cium dahi pejuang, Allahu Akbar. Itu dia panggil tindakan refleks, respon tanpa dijangka. Macam mana tentera, kita kata musuh, boleh cium dahi tentera umat Islam ni, Brigade Al-Qassam. Itulah Allah nak tunjuk kepada dunia kemuliaan dan ketinggian adab dan akhlak Brigade Al-Qassam dalam menyantuni musuh. Oh tuan-tuan, sebab tu dalam Parlimen Benjamin Netanyahu mengumumkan bahawa itulah punca kita tak berjaya menjatuhkan Brigade Al-Qassam. Sebab apa? Sebab mereka ada adab, mereka ada akhlak, mereka ada Allah. 3A ni menyebabkan sampai dunia kiamat hampa takkan mampu menjatuhkan Brigade Al-Qassam. Itulah benteng terkuat mereka. Okey, satu. Golongan Israel kedua yang boleh bercakap bahasa Arab adalah dia panggil Arab Durzi. Arab Durzi ni Arab Israel. Dalam kesebelasan utama, tuan-tuan, Israel ada 14, Yahudi ada 14.7 juta satu dunia. Daripada 14.1 juta populasi dia, hanya sekitar 7.7 juta di mana? Di Palestin. Daripada 7.7 juta Yahudi di Palestin yang dah berhijrah migrasi tinggalkan negara mereka, tak sanggup lagi aku meneruskan peperangan. Tuan-tuan, 7 April baru ni. Ini berapa bulan? 14 kan? Isnin baru ni dilancarkan kempen Global Strike. Global Strike ni tuan-tuan, 1,000 tentera Israel bersama dengan golongan profesional, doktor, arkitek, magistrat, hakim, barisan profesional, penjawat awam kerajaan Israel, tuan-tuan, turun di padang, buat perarakan demonstrasi ganyang-ganyang, no more perang. Dia taklah cakap Melayu. Abang Amai kata mereka sendiri tuan-tuan menentang kerajaan Benjamin Netanyahu. Sebenarnya mereka kata peperangan ini diteruskan untuk bukan nak menyelamatkan rakyat tahanan Israel, tetapi demi menyelamatkan survival politik. Benjamin tu dia nak jaga kerusi politik dia supaya akan datang ada pilihan raya, supaya dia nak nampak kuat, dia tak mau nampak kalah, agar dia tetap dipilih untuk penggal akan datang. Sebenarnya peperangan ini kami jadi mangsa, Palestin jadi mangsa, kami pun tentera dipaksa. 1,300 tentera Israel dah angkat senjata dah serah uniform. Mereka pun serah diri, bukan sekat Palestin, tentera Israel pun serah diri, tapi tidak diwar-warkan, sebab itu membuka keaiban kekalahan tentera Israel. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya nak abang mai kata Arab Israel ni Arab yang belot, Arab yang khianat. Memanglah di dunia, memang di akhir zaman ni tuan-tuan, kalau nak cerita Arab ni,
Tuan-tuan pernah pergi sembang tak dengan bos-bos hotel di Batu Ferringhi? Saya tak malah buka cerita sangat lagi. Apa yang saya boleh sebut, saya kan duk banyak berurusan dengan pengurus-pengurus hotel. Nak abang tu. Sepanjang saya duk kenal dengan deal-deal bos-bos hotel belah Batu Ferringhi lah. Okay? Saya banyak kenal pengurus hotel yang 4 star ke atas je. Boleh tahu tu? Okay? Yang bawah tu tak kenal sangat. Okay? Lagi tinggi star lagi rapat. Okay? Nah abang mai tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian di Penang ni, khususnya di Batu Ferringhi, pelancong yang paling teruk tak tahu nak habang lah, dia bukan jatuh kepada pelancong Eropah, dia bukan jatuh kepada pelancong barat. Kita kata pada perkiraan kita duk terbayang yang duk mabuk tepi pantai, tinggal botol arak kan, mesti geng-geng je lah, US dan sebagainya lah, geng-geng pelancong barat. Rupanya tidak tuan-tuan. Tidak ku sangka bangsa itu yang menjadi lebih teruk daripada bangsa barat. Jadi poin saya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, adalah di Israel sendiri pun ada bangsa yang dia belot. Sebab tu jawapan kenapa 6 negara Arab yang berada di sekitar negara Syam, Palestin tak bangkit bantu. Bukan setakat 6 negara yang di sekeliling Palestin, Arab yang duduk dalam Israel pun belot, bangkit bela jadi tentera Israel. Mereka ni dipanggil Arab Durzi. Depa ni lah yang duk pihalau Israel. Depa pandai sempadan kampung-kampung yang pure Arab. Mereka akan hantar tentera Israel Arab Durzi ni, sebab mereka yang boleh sembang Arab dengan orang kampung. Kita dengar perbualan tu macam sembang, padahal sedang perang tu, sedang halau nak bunuh ni Arab sama Arab. Arab belot menyokong Israel membunuh Arab Palestin. Muslimin dan muslimat. Jadi tak mustahil lah negara Arab tak bangkit. Arab dalam Israel pun belot dan khianat. Arab dalam Palestin khianat menyembelahi Israel. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita berkenalan sikit tuan-tuan secara geografinya, okey, sebagai penutup malam ni. Apa beza tuan-tuan, tadi saya kata apa beza Gaza dengan tebing barat? Gaza ni tuan-tuan keluasannya 365 km persegi. Yang ni kita bahas panjang dah. Gaza ni berada di sempadan Mesir. Sedangkan tebing barat ataupun disebut sebagai Dhiyafatul Gharbiyah dalam bahasa Arab, Dhiyafatul Gharbiyah. Tebing barat ni bermaksud kawasan tanah yang mempunyai 15 daerah sekitar keluasan 360 km persegi. Dia hanya kurang daripada Gaza 5 km persegi dari segi keluasan. Daripada jumlah populasi 2.5 juta penduduk, 40% telah ditawan oleh Israel. Apa beza tuan-tuan? Kalau tanya saya, yang mana lagi teruk antara Gaza dengan tebing barat? Tebing barat mula disentam dan diserang habis-habisan selepas berakhirnya genjatan senjata pertama. Dulu cerita kita duk fokus pada Gaza, kita tak pernah ambil tahu pun tebing barat ataupun West Bank kan. Tapi Gaza belah Mesir. Tebing barat dia belah Jordan. Maksudnya kalau belah kita daripada Sembilang ni, lagi dekat dengan kita adalah tebing barat berbanding Gaza. Gaza dia semakin barat. Tebing barat belah timur. Sebelah tebing tu tanah yang berada di tepi sungai, tebing sungai. Sungai apa? Sungai yang memisahkan antara Jordan dan juga Palestin. Jadi negara yang paling dekat dengan Palestin adalah Mesir dan Jordan. Sedua ni pemegang yang sepatutnya hampa kena betul-betul kena jaga. Okey, muslimin dan muslimat, yang terakhir. Tebing barat ni tuan-tuan, dia ada 15 daerah. Antaranya disebut sebagai Al-Birah, Betar Ilit, Bethlehem. Bethlehem ni tempat lahirnya Nabi Allah Isa AS antara pandangan ulama. Gus Etzion, Hebron. Hebron ni masjid Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim wafat kat situ. Itu antara pandangan ulama. Jericho, the lowest and the oldest ground, the oldest and the lowest ground under city world, town in the world. Pekan bandar yang the lowest and the oldest, yang paling rendah dan paling tua di dunia, berada di tebing barat. Dan usianya tuan-tuan sama dengan usia Nabi Allah Adam AS. Antara bandar terawal yang Allah cipta di Jericho, di tebing barat. Di situ juga ada Jenin, Ma'la Adumim, Mud'in Ilit, Nablus, sallallahu alaihi wasallam, Qalqliyah, Ramallah, Tulkarim, Yatah. Dan yang terakhir tuan-tuan yang paling penting adalah
Masjidil Aqsa. Jadi jika ditanya pada saya antara Gaza dengan tebing barat yang mana lagi bahaya, sebenarnya tebing barat lagi bahaya sebab dia ada Masjid Al-Aqsa di dalam tanahnya. Gaza jauh lagi dengan Al-Aqsa ni. Tebing barat tuan-tuan semakin mendekat, semakin rapat. Jika berlakunya serangan demi serangan, hentaman demi hentaman tanpa henti ke atas bumi tebing barat, maksudnya mereka sedang menghampiri kawasan sempadan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan, target Israel menjelang Aidil Adha, menjelang hari raya ni tuan-tuan, mereka akan target untuk melakukan salah satu daripada 7 perayaan Yahudi, dia panggil Aidil Fasih, iaitu sembelih binatang lembu merah. Dia pun dah buat dah tahun lepas. Tuan-tuan tengok tahun lepas kan, Sallallahu Alaihi Muhammad pada hari raya ditarik 10 Zulhijjah ni, tarik lembu tu, tapi dikawal oleh Brigade Al-Qassam penyelamat. Disebut oleh ulama akhir zaman eskatologi, jika sekiranya Israel berjaya bawa heret kat lembu tu sembelih di dalam kawasan kompleks Masjid Al-Aqsa yang seluas 36 ekar itu, maka itu petanda munculnya Imam Al-Mahdi, ataupun kita berada di penghujung dah usia dunia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi nak abang mai kata kesimpulan daripada perbincangan dan perkongsian malam ni, nak abang Ahmad kata yang tadi kita ulang balik tuan-tuan, Gaza adalah bumi dan bandar yang penuh dengan kesatria dan pejuang sebab maksudnya sendiri. Yang kedua, kita ada 2 tunjang dan tiang yang perlu dipertahankan, iaitu As-Sultan dan juga Khalifah. Kita tak ada kerajaan, kita tak mampu dah bentuk khalifah Islam, tapi kita masih ada sultan, maka pertahankan sultan. Tuan-tuan, saya secara peribadinya bila berlakunya macam-macam isu Sallallahu Alaihi Muhammad di akhir zaman ini, benda pertama yang paling kita tolak ke depan adalah gabungan dan kesatuan sultan-sultan ni memang kena betul-betul kuat. Saya tak pasti benda ni ada pun tidak ataupun tidak. Munajat perdana, solat hajat khusus antara sultan-sultan dipimpin oleh mufti-mufti. Pegang jiwa sultan ni perlu kita backup, bela, angkat sampai terangkat dia punya nilai syariat. Sebab itulah benteng terakhir kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi saya kira cukup dulu sekadar ini sahaja perkongsian untuk malam ni. Maka apa saja yang berlaku Sallallahu Alaihi Muhammad tuan-tuan, keseronokan, kegembiraan hari raya, jangan sampai melupakan kita tanda kasih ingatan kita kepada setiap inci tanah Gaza yang akan dipersoalkan oleh setiap umat Islam, 1.8 bilion umat Islam. Tuan-tuan tengok, yang terakhirnya saya kongsikan satu kata-kata doa oleh seorang ibu yang sedang syahid, hampir syahid. Sebelum dia syahid kan dia kata apa? Ya Allah, aku ingin berdoa, ya Allah, jangan engkau ampunkan orang-orang yang mereka hanya tinggal diam di saat kami dibedil peluru dan meriam. Doanya tuan-tuan. Satu. Yang kedua, dia bermunajat, ya Rasulullah, janganlah engkau memberikan syafaat kepada umat-umat yang hanya melihat sahaja tanpa berbuat apa-apa ketika kami bermandi darah sehingga nyawa menjadi galang gantinya. Tuan-tuan tak rasa ke ayat tu? Jangan engkau berikan syafaat. Kita terasa tuan-tuan. Saya terasa macam doa tu kat kita. Kalau kita tak buat apa-apa, dia doa Nabi jangan bagi syafaat kat kita. Kalau kita tak buat apa-apa, umpama macam tu. Tuan-tuan, 2 minggu lepas tuan-tuan tengok seorang apa tu? Seorang wartawan lelaki yang terbakar hidup-hidup tu. Yang dia terbaring dalam runtuhan, terbakar hidup. Lepas tu ada seorang kawan dia tarik. Tengok video tu. Namanya tuan-tuan Muhammad Ahmad Al-Mansur. Dia adalah wartawan. Wartawan yang berkhidmat rapat dengan Yahya Sinwar. Dalam arti kata lain, dalam banyak-banyak ramai-ramai wartawan, dialah wartawan frontliners yang paling wanted oleh Israel dah lama dah, sejak 7 Oktober 2023. Sebab tu dia ditarget. Sebab dalam perut, dalam dalam pakaian, dalam simpanan dia ada video-video yang menceritakan tentang keaiban, kelemahan dan kekalahan pihak Israel yang menjadi keaiban kepada mereka. Jadi dia nak hapuskan bukti yang ada ke dalam dua wartawan tu. Yang tarik tangan dia namanya Ahmad Majid, tarik kaki kan. Alhamdulillah hari tu selamat. Tapi seminggu tak sampai seminggu kot, akhirnya Ahmad Mansur tu syahid. Dia adalah wartawan yang paling rapat dan dia bersama dengan Yahya Sinwar ketika berlakunya serangan pertama 7 Oktober 2023. Dialah tukang ambil rakam Yahya Sinwar ketika kita kata first meeting untuk melakukan serang hendak Tufan Al-Aqsa. Dialah orangnya. Akhirnya syahid Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Israel target anak-anak, perawat, doktor,
hospital, facilities, ambulan, wartawan. Semua pegawai medical perubatan. Semua ni tuan-tuan, geng-geng frontliners. Sepatutnya tak boleh dikacau, tak boleh diganggu. Itulah hak asasi di bawah PBB. Tapi dapat langgar sopa tu juga. Maksudnya Israel berada dalam kritikal. Kalau kami tak bunuh hampa, kami akan nampak kalah. Walaupun kami tetap kalah. Muslimin dan muslimat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini boleh membakar semangat kita akan terus menjaga hal ehwal umat sehingga hari akhirat. Mohon maaf anda ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.